الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat sambung petang ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muka surat 94, kisah 35. Mari mencontohi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melayan tetamu. Kita nak sebut petang ni kisah melayan tetamu. Tetamu yang datang, adab tuan rumah layan tetamu. Dan adab tetamu, dia datang itu pada masa yang tidak mengganggu tuan rumah. Tetamu kena beradab, tuan rumah pun kena beradab. Yang pertama sekali, adab tetamu, sebab dia yang datang ke rumah orang. Dia tak boleh pi pada waktu yang tidak sesuai. Contoh, tengah-tengah malam, orang nak tidur. Tengah hari, biasanya orang berehat. Jadi kalau kedatangannya pada waktu yang tak sesuai, dia tidak beradab. Untuk lebih beradab, dia kena buat janji dulu. Buat janji, temu janji. Sekarang ada kemudahan, boleh telefon, boleh tanya waktu mana yang sesuai, boleh WhatsApp dulu sebelum datang. Kerana ziarah itu ibadah. Tapi kalau tak kena caranya, dia jadi ganggu, dia jadi gangguan, mengganggu orang. Nabi SAW pesan, ni kalau tak ada janji ni mai mengejut. Tetamu bagi salam. Tetamu dulu. Tetamu bagi salam kepada tuan rumah 3 kali. 3 kali bagi salam dalam waktu yang sengkang-sengkang lah. 3 kali tu bagi salam. Lama lagi bagi salam. Lama pula lepas tu bagi salam 3 kali. Kalau tuan rumah tak respon, tuan rumah macam tak jawab salam, tuan rumah tak buka pintu, tuan rumah ada, kasut ada,
Kereta pun ada. Kita tahu tuan rumah adalah rumah. Kita bagi salam, mereka tak buka pintu. Dalam Quran sebut, farji'u, maka baliklah. Jangan duk pusing-pusing rumah. Pergi bagi salam kot dapur. Bagi salam kot tingkap tepi kanan, tepi kiri. Mula bagi salam depan. Tak puas hati pergi ke belakang. Pergi kot tingkap. Kalau tingkap tu terbuka sikit, dia suar jari dia, masuk jari dia. Assalamualaikum. Apa buat apa ni? Kumai. Tu tak kena tu. Nabi kata, dalam hadis, Nabi kata 3 kali kita bagi salam, tuan rumah macam tak respon. Mereka jawab. Mereka jawab pelan-pelan. Kalau mereka dengar, mereka jawab salam wajib. Mereka tak buka pintu. Tak payah berasa hati apa. Sebab yang salah tu bukan tuan rumah. Salah kita. Pi tak temu janji dulu. Jangan tunggu. Farji'u. Maka baliklah. Pulanglah. Jangan kata apa tak buka pintu. Tekan loceng, dia tak buka pintu. Bagi salam, dia tak buka pintu. Ketuk pintu, dia tak buka pintu. Suka hatilah rumah tangga orang. Kita bagi salam 3 kali, orang tak buka pintu, balik. Farji'u. Pulanglah. Jadi mai temu janji. Orang pun boleh bersedia, boleh bancuh teh. Itu adab kita nak pergi jadi tetamu. Kemudian jangan duduk lama-lama. Jangan duduk lama-lama. Takut ganggu masa orang lah. Duduk ala kadar yang berpatutan. Jangan ramah lama-lama sangat. Melainkan tuan rumah tak pergi balik. Tuan rumah tu tunggu dulu, awal lagi dulu. Macam tu. Biasanya kalau jadi tetamu ni, rumah orang Arab, dia akan bagi ayat kosong. Lepas dia bagi ayat kosong, dia bagi buah. Lepas tu angkat buah, dia bagi roti, cicah dengan gulai daging lah. Gulai daging. Habis makan roti, cicah dengan daging ni, dia akan main manisan, kek ke. Dia angkat kek lah. Puding ke, manis-manis tu. Mula buah. Lepas tu makan berat. Lepas tu puding. Lepas tu dia akan buat main yak teh. Teh O lah. Dia pun tak kerti teh tarik orang Arab. Teh O, teh kosong. Teh panas. Minum teh panas tu, orang panggil teh perambat. Bila dah minum teh tu secawan, pandai-pandai lah balik. Nampak itu pintu besar tu? Pandai-pandai lah minta izin nak balik. Jangan duk minum teh banyak-banyak cawan. Minum tu tak cerdik. Tu tak cerdik. Itu style orang Arab lah. Dia main mula ayat kosong. Tu kadang-kadang dia bagi kopi pekat tu. Kopi tu kecil lah. Lancawan kecil lah. Itu kopi Arab pekat. Dia blender dengan buah pelaga sekali. Penin. Sikit lah. Saya dulu heran pasal apa lah. Ya kopi dia tuang sikit. Yang minum-minum tu dia. Penin kepala kita. Kopi di mesin blend sekali dengan buah pelaga. Lepas tu buah-buahan. Makan roti. Kemudian puding atau kek. Last sekali teh O. Teh O tu teh perambat. Dah minum teh, tunggu apa lagi balik lah. Tu maksud dia. Lepas tu dia tak angkat apa dah makanan. Jadi kita budaya orang Melayu macam mana? Kita buat main keluar teh dulu kan. Kalau orang Arab jangan angkat teh dulu. Seolah-olah tak ada dah makanan lain tu. Teh tu last. Teh perambat. Teh perambat nama dia. Baik. Jadi kita pergi rumah orang. Kalau orang jamu makan, lepas tu orang dah kutip piring-piring, orang dah angkat lah ni tu, faham-faham lah. Boleh balik dah lah. Jangan duduk lama-lama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mencontohi Nabi Ibrahim AS dalam melayan tetamu. Allah berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Maksudnya, sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Dia muliakan tetamu, mukramin. Dalam hadis Nabi sebut, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu.
Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah fal yukrim, daripada mukramin, ikram. Fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Sini teh sambut lah ya ustaz. Tetamu mai kita buat keluar teh tu, teh sambut, bukan nak halau balik. Tapi kalau dah lepas makan, tuan rumah panggil isteri dia mai angkat ni, angkat kita kena berangkat lah. Gitu. Dah angkat semua dah, meja pun kosong dah. Angkat pinggan, angkat piring, angkat apa yang ada. Kita pun kena berangkat lah. Kalau kita duduk lagi, kita tak kena adab. Ziarah ni bagus. Ziarah jangan kerak-kerak. Zur ghibban, ziarah jarang-jarang. Tazdadu hubban, pasti bertambah kasih sayang. Ziarah jarang-jarang, lama-lama sekali ziarah, jangan selalu-selalu. Macam tu. Kisah di sebalik ayat ini. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim Khalilullah berada di rumahnya, tiba-tiba datang 3 malaikat, iaitu malaikat Jibril, Israfil dan Mikail sebagai tetamunya dalam rupa bentuk seperti lelaki muda. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim, mereka berkata, salamun alaik ya Ibrahim Khalilallah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab salam mereka dan menjemput tetamu-tetamu yang tidak dikenalinya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Kerana dia nampak di muka tetamu ni ada nur iman. Kalau kita tetamu tak dikenali, jangan jemput masuk. Bahaya. Bahaya. Ada sahabat pergi rumah Nabi. Nabi tak buka terus. Nabi tanya dulu, man anta? Siapa kamu? Sahabat tu jawab, ana, saya. Nabi tanya lagi, siapa kamu? Sahabat jawab, saya, tak ada orang lain, saya. Maka Nabi pun buka pintu. Nabi macam marah lah. Nabi kata, ana. Saya. Sebutlah nama kamu. Bila tuan rumah tanya, siapa kamu? Jawab nama kita. Sebab tuan rumah nak pastikan orang yang datang tu orang yang dikenali. Kalau tak kenal, keselamatan jangan jemput masuk. Nabi kata kat sahabat tu, asyik tu, ana, saya. Sebut nama lah. Macam tu. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita tekan lucing, kita kena cakap dulu kan. Cakap, dia siapa? Kita sebutlah nama kita. Nama kita penuh. Supaya orang tidak syok dan curiga orang yang datang ini. Nabi pun tak terus buka. Nabi tanya dulu siapa. Nabi nak naik atas langit bersama malaikat Jibril. Malaikat yang jaga langit tanya, siapa kamu? Jibril jawab, saya Jibril. Kamu datang bersama siapa? Bersama Muhammad. Dia mai ni ada jemputan ke? Setiap pintu langit tanya. Dia mai ada jemputan? Itu security, keselamatan. Baik. Bila malaikat Jibril kata, ya ada surat Allah jemput, baru dibuka pintu langit. Nabi Ibrahim, tetamu yang tak dikenali ni, tak apalah, dia ada firasat. Dia boleh tengok ayat muka, dia tahu kata orang tu orang-orang yang beriman. Dia jemput masuk. Lalu beliau segera, tak lama. Bila tetamu mai jangan lama. Cepat-cepat bancuh ayam, cepat-cepat hidang makanan. Hidang makanan apa yang ada lah. Jangan lama-lama, cepat-cepat. Itu adab dia lah. Supaya tetamu dapat minum dan makan cepat. Dan tetamu pun jangan lama-lama, lepas makan, lepas minum. Lepas dah sembang dah, tujuan datang untuk apa? Teruslah balik. Terus balik. Guru kami Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kalau orang pergi ziarah dia, yang pertama kena buat temu janji. Kerana dia sibuk menulis. Hari-hari dia menulis. Dan kalau tetamu mai, muqaddimah dia akan bercakap. Dia kata, La ta'khudhu an waqti. Jangan kamu ambil waktuku banyak-banyak.
Jadi kalau sembang, ringkaskan. Jangan minta tolong, jangan ambil waktu saya banyak-banyak. Kemudian kalau orang nak telefon, ada seorang, dia ni kalau nak rojok masalah agama, dia akan telefon Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Waktu lain dia tak akan angkat. Dia ada telefon, dia tak akan angkat telefon. Tak angkat, dia tak layan. Dia pesan kat anak murid dia, kalau nak telefon, setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum masuk subuh. Kalau telefon waktu tu, dia angkat lah. Kerana dia bangun awal, tahajud, baca kitab. Setengah jam sebelum subuh, hang telefon, aku angkat. Hang telefon pagi, petang, malam, sorry, tak angkat. Dia sibuk. Jadi kadang-kadang telefon ni pun kita kena tanya dulu. Jangan telefon terus. Takut mengganggu orang. Takut mengganggu orang. Manusia tak sama. Kadang-kadang dia sedang menulis, dia ada idea. Bila bunyi telefon tu terganggu. Terganggu kerja buat orang kan. Jadi macam Syekh Wahbah dia pesan nak telefon setengah jam sebelum subuh. Waktu lain telefon aku tak angkat. Gitu. Baik, Nabi Ibrahim ni dia habaq dekat isteri dia, cepat-cepat sediakan makanan dan minuman untuk tetamu. Adab tuan rumah, jangan berlengah-lengah. Dan jangan tanya. Jangan tanya tetamu, nak makan ke? Nak minum ke? Ini bukan gerai, bukan restoran nak pergi tanya, nak minta dia order apa ada buat. Buat je. Jangan tanya nak makan ke? Tetamu akan malu. Tetamu kata, tak payahlah susah. Kami makan dah. Nak minum ke? Minum dah. Buk mai je. Angkat mai. Apa ada angkat mai. Cepat-cepat. Segera bergegas kepada isterinya Siti Sarah yang sedang berada di dapur. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dia tak jerit. Dia tak kata, Sarah buat teh tu. Dia tak jerit macam tu. Orang Melayu kadang-kadang macam tu. Lama kita duduk. Tak berkeluar ayak lagi. Kita nak balik, dia jerit. Sarah! Oi! Buat bancuh teh! Jerit tu tak syok. Bangkit. Biar abang pelan-pelan. Ni kita ada tetamu. Bancuh. Tak lama lepas tu, beliau datang dengan satu hidangan yang berupa anak lembu panggang yang gemuk. Bila masa dia sembelih, bini dia pun jenis masak cepat. Tak lama lepas tu, Buk Mai anak lembu panggang yang gemuk. Ijlin samin dalam Quran. Samin tu gemuk. Kerana itulah sahaja hartanya yang ada ketika tu. Mudah bagi dia tu meleh. Dan dia memilih lembu yang gemuk kerana hendak memuliakan tetamunya yang tidak dikenalinya itu. Nabi Ibrahim segera meletakkan makanan itu di hadapan tetamu-tetamunya itu dan menolaknya supaya dekat. Faqarrabahu ilaihim. Dia letak, dia tolak meja bagi dekat. Tak bagi dekat dengan tetamu tu, semua memuliakan tetamu. Bukan kata ambil sendirilah, dia angkat bagi hidang. Faqarrabahu, dia dekatkan makanan dengan tetamu supaya dekat dengan mereka. Setelah meletakkannya, Nabi Ibrahim melihat mereka, dia persilakan, tafadhal, makan. Dia tengok mereka tak mau makan. Seakan-akan menahan tangan. Mereka pegang tangan mereka ni. Tak try nak rasa. Tak ambil sikit. Tangan kaku macam tu. Pelik Nabi Ibrahim tengok ni, pelik. Yang demikian ini menimbulkan ketakutan dari dalam hati Nabi Ibrahim. Kerana kebiasaan orang Arab. Waktu ni tak ada lagi Arab ni. Pelajar saya tulis Arab ni, tak ada Arab lagi. Arab ni lepas Nabi Ismail kahwin dengan kabilah Jurhum, orang Yaman, apa itu baru terbentuk Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim dia bukan orang Arab. Anak cucu cicit dia lepas tu baru jadi Arab. Kebiasaan masyarakat ketika itu, apabila mereka tidak menjamah hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, boleh jadi mereka itu salah seorang ahli sihir yang hendak menyihir tuan rumah. Ni faham macam tu. Bila kita hidang makanan, tetamu tak makan, maknanya tetamu nak buat sihir dekat tuan rumah, nak pukau tuan rumah. Kalau dia makan, nanti tawak lah sihir dia. Tu dia tak makan. Jadi fa'aujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim rasa takut
Tetamu ni muka nampak baik. Takkan mereka nak sihir aku. Aku sedia makanan elok, sedap, daging pun lembut, anak lembu. Tok pun dekat dengan mereka. Apa lagi yang tak kena? Hidang tak kena ke? Masak tak sedap ke? Try lah rasa sikit. Ambil hati tuan rumah. Nabi Ibrahim duk tertanya. Tasaulat. Persoalan demi persoalan. Tu fikir dalam kepala. Pasal apa dia pun tak mau makan? Hai, sedap mah. Hidang pun kena dengan cara dia semua. Apa ni? Makan tak? Minum tak? Akhirnya Nabi Ibrahim pun daripada terbuku di kepala, keluar ke mulut. Dia tanya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka dalam suara yang lemah lembut. Kenapakah kamu tidak makan? Mereka berkata, janganlah kamu berasa takut. Kami bukan nak main sihir apa, jangan duk takut. Wahai Nabi Ibrahim Khalilullah, sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhanmu. Kami ni malaikat. Tu yang kami tak makan, tak minum, kami tak boleh makan. Kami tak boleh minum. Allah cipta malaikat ni tidak ada syahwat untuk makan, minum, tak teringin. Dan memang tak boleh. Allah tak boleh makan. Kemudian mereka menyampaikan berita gembira kepadanya bahawa beliau akan memperolehi seorang anak lelaki yang akan dinamakan dengan nama Ishaq, anak Sarah. Dan selepasnya Ya'qub, abang anak, abang cucu. Nabi Ibrahim sempat melihat Ya'qub seperti firman Allah dalam surah Hud. Anak itu akan lahir dari isterinya yang bernama Sarah. Peristiwa ni, kelahiran ni 14 tahun selepas lahirnya Nabi Ismail. Nabi Ismail beza umur dengan Nabi Ishaq. Nabi Ismail beza umur dengan Nabi Ishaq beza 14 tahun. Nabi Ismail umur 15, Nabi Ishaq dilahirkan. Siti Sarah sangat terkejut apabila mendengar berita itu. Dia sangat teruja sekali. Macam percaya tak percaya. Dia menampar wajahnya, tampak pipi. Dia tampak pipi dia. Biar betul. Aku akan dapat anak. Biar betul dia tampak pipi. Fasakkat wajhaha. Dalam Quran sebut. Fasakkat. Dia menampar-nampar wajhaha, pipinya. Biar betul. Macam tu lah orang perempuan kan. Seronoknya. Tapi tua dah. Percaya tak percaya macam tu lah. Kena percayalah. Sebab ini utusan Allah. Ini malaikat yang Allah hantar. Mereka nak pergi mana? Mereka nak pergi musnahkan perkampungan kaum liwat, kaum Nabi Lut tu. Mereka singgah rumah Nabi Ibrahim. Lut bin Aron bin Azar. Lut ni anak menakan Nabi Ibrahim. Nama dia Lut bin Aron ataupun Aaron bin Azar. Dia anak saudara Nabi Ibrahim. Dia Jordan. Jadi malaikat masuk Palestin dulu. Dari Palestin ke Jordan. Gitu. Tugas malaikat dua lah. Yang pertama nak bagi tahu busyra, berita gembira. Kamu akan dapat anak melalui Sarah. Sarah sangat terkejut apabila terdengar berita itu. Dia sangat teruja sekali. Dia menampar wajahnya seperti mana kebiasaan perempuan ketika menerima sesuatu berita yang mengejutkan. Sarah tertawa dan berkata, tidak mungkin. Bukan tak percaya dah. Dia kata tak mungkin. Aku ini akan melahirkan seorang anak. Sesungguhnya aku ini seorang perempuan tua. Begitu juga keadaan suamiku. Bagaimana aku akan melahirkan sedangkan aku ini mandul? Menurut Imam Al-Jalal dalam kitab tafsir Jalalain. Jalalain. Ketika itu Nabi Ibrahim berumur 120 tahun. Manakala Siti Sarah berumur 100 tahun. Para malaikat itu menjawab, demikianlah ketentuan Tuhanmu. Maka terimalah ia dengan rasa kesyukuran dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana pada penciptaannya dan Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Ibrahim dan Sarah berasa gembira dengan berita gembira itu dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran
kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada anak yang nama Ishaq inilah yang sekarang ini dipanggil Yahudi Bani Israel. Anak Nabi Ishaq nama Yaqub. Yaqub itu juga nama keduanya ialah Israel. Yaqub atau Israel. Kemudian kisah ke-36 berkaitan tetamu juga. Ini kisah pemurahnya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Pemurahnya Abu Talhah, dia bawa balik tetamu ke rumah waktu malam, dia jamu makan malam, Asya. Oleh kerana makanan tak mencukupi, Abu Talhah, isterinya dan anak-anaknya sanggup berkorban tidak makan. Tapi bukan makna sampai mati dah. Berkorban, tak makan pun tak apa. Malam tu mereka tak makan. Mereka bagi tetamu makan, tetamu kenyang, tuan rumah tak makan. Tapi kalau sampai boleh bawa mati, tak boleh lah. Kita korbankan diri kita. Kalau melibatkan nyawa, tak boleh. Malam paling bahagia buat keluarga Abu Talhah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Surah Al-Hasyr ayat 9. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah. Allah puji orang Ansar yang baik hati. Ansar ni jamak nasir, penolong, pembantu. Ni bantu orang-orang Mekah yang berhijrah, yang jadi tetamu di Madinah. Bagi tanah, bagi macam-macam. Ada yang nak bagi harta, bagi isteri pun ada. Sa'ad bin Rabi' dia ada isteri 4 orang. Dia kata dekat saudaranya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia kata nak rumah mana ambil, nak isteri mana pilih. Sampai terang tu, ya Allah, sanggup diceraikan isteri, bagi dekat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang dipersedarakan mereka berdua. Jadi macam adik abang. Nama dia Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum orang Mekah hijrah lagi ni pada masuk Islam dah. Sebelum orang-orang berhijrah ke Madinah, ni pada masuk Islam dah. Itu dalam sirah kita boleh tengoklah. Ni pada datang ke Mekah, perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Aqabah ni dekat tempat melontar tu, Jamratul Aqabah, dekat Mina. Ni pun memeluk Islam, berbai'ah, berjanji taat setia depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum peristiwa hijrah, mereka sudah pun memeluk Islam. Apa sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim, mengasihi, mereka suka orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dia suka dekat orang Mekah. Bukan dia pemeluat, main mengacau, main buat semak negeri kita. Tak. Yuhibbun. Mereka mengalu-ngalukan kedatangan orang yang hijrah. Suka hati, seronok pula ramai. Seronok ni duduklah hati, zahirkan dengan mulut. Sunat kita alu-alukan orang mai, marhaban kita sebut Arab. Nabi SAW selalu guna marhaban. Marhaban ni welcome lah. You are welcome. Kedatangan kamu dialu-alukan, selamat datang, marhaban. Ahlan wa sahlan, marhaban, marhaba, marhaba. Nabi macam tu. Kalau orang pergi rumah Nabi, Nabi akan ucap marhaban. Kita marhaban hadu nasyid tu, kunuri marhaban tu. Marhaban tu mana? Selamat datang, dialu-alukan kedatangan kamu, disunatkan sebut marhaban. Dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajat
apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Mereka tak minta apa-apa balasan. Mereka ikhlas dalam menolong. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih dari diri mereka sendiri. Ini dipanggil ithar. Mereka bagi jamu tetamu makan. Mereka tak makan pun tak apa. Ithar. Mengutamakan wa yu'thirun. Sifat ithar. Korban kepentingan diri demi tetamu. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Macam ni pun lapak nak makan, tak apa. Mereka bagi tetamu makan, mereka tak makan, tak apa. Ithar. Ithar dalam soal makan minum ini memang digalakkan. Tapi jangan ithar dalam soal ibadat. Kita berada di saf pertama, kemudian kita berkorban, kita mengalah. Kita bagi orang lain duduk saf pertama, kita pisah kedua. Tak boleh itu. Al-ithar fil ibadati ghairu masyru'. Mengutamakan orang lain dalam soal ibadat tidak disyariatkan. Ghairu mahmud, tidak dipuji yang tu. Patutnya kita bertahan, kita di saf pertama. Kita jangan mengalah, jangan bagi orang lain duduk saf pertama. Dah kita main awal, kita duduk di saf pertama, kita tak bagi ke orang. Jangan ithar, jangan bagi ke orang lain. Tu hak kita. Pertahankan hak kita. Dalam soal makan minum tak apalah. Kita beratok tu, kita pergi belakang. Cikgu kita main, kita pergi belakang, kita suruh dia pergi depan. Kita beratok. Nampak cikgu kita, takkan nak bagi cikgu kita duduk belakang kita? Segan. Kata sila, tafadhal, sila. Ataupun kita kata cikgu pergi duduk, sekali kita tolong bubuh. Kita tolong bubuh nasi dekat cikgu kita. Kita tolong isi lauk. Itu. Kita makan lambat, tak apa. Kita layan orang dulu. Ithar dalam soal keduniaan. Mengalah dalam soal keduniaan. Biar kita lambat. Biar orang lain makan dulu. Macam tu. Itu digalakkan. Disunatkan. Tapi dalam soal ibadat janganlah. Kita duduk saf pertama, jangan kita panggil orang duduk saf pertama. Itu hak kita. Patutnya kita berebut-rebut untuk dapat saf yang pertama. Dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara diri dari dipengaruhi oleh tabiat bakhil. Sebenarnya bukan bakhil, syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi. Syuh ni lebih teruk daripada bakhil. Syuh, bakhil, harta sendiri, dia kedekut. Kalau syuh, harta isteri dia nak derma pun dia tak bagi. Anak dia nak derma, dia tak bagi. Dia jadi bendahari masjid. Orang nak belanjakan duit, nak buat program pun dia tak bagi. Bukan duit dia. Duit masjid. Duit orang ramai. Berkira lah. Memang payah nak lepas. Bukan cermat tu. Tu syuh. Kedekut tahap apa nak kata? Tahap gaban. Kalau bakhil, kedekut hak sendiri. Kalau syuh, kedekut hak. Bukan hak dia pun. Kedekut payah orang kata ni payah sungguh. Itu syuh. Fa'ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah Ta'ala pelihara daripada penyakit syuh ini, fa'ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Kisah di sebalik ayat ini. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku orang miskin yang kelaparan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada isteri-isteri baginda. Akan tetapi ternyata mereka tidak mempunyai apa-apa yang dapat disediakan makanan buat tetamu itu. Rumah Nabi tak ada makanan malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ada seseorang di antara kalian yang akan menyediakan jamuan untuk tetamu ini pada malam ini? Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang itu." Kemudian berdirilah seorang lelaki dari kalangan sahabat Al-Ansar, iaitu Abu Talhah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Saya akan menjamu dan meraihnya, wahai Rasulullah." Lalu dia menjemput tetamu itu pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Orang ini adalah tetamu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah engkau menyimpan makanan apapun. Isterinya menjawab, demi Allah, saya tidak mempunyai makanan selain makanan untuk anak-anak kita sahaja. Lelaki itu berkata, Abu Talha kata ke isteri dia Ummu Sulaim, mak kepada Sayyidina Anas bin Malik. Keluarga ni memang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tengah hari Nabi pergi qailulah, pergi jadi tetamu tidur di rumah ni bah. Nabi pergi tidur ni maknanya rapat lah. Bukan semua rumah orang Nabi pergi tidur. Rapat ni Nabi biasa tidur tengah hari, badan Nabi berpeluh. Ummu Sulaim ambil peluh Nabi yang menitik tu, masukkan dalam botol. Bila Nabi terjaga, Nabi tanya pasal apa buat macam tu. Dia kata, aku nak simpan, nak buat minyak ubat untuk anak-anakku yang sakit. Dan aku juga nak guna peluh ni sebagai minyak wangi. Kerana inilah, peluh ini lebih wangi daripada kasturi. Keluarga ni memang rapat dengan Nabi. Abu Talha. Kalau kita baca Quran, ayat lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu pun cerita Abu Talha. Dia infak kebun kurma. Dia wakaf. Dalam kebun kurma tu ada telaga. Ayak yang sedap, iaitu Bayruha. Iaitu telaga Bayruha. Kalau kita pergi Madinah, ada pintunya. Pintu nombor berapa? 21 ke 23 kalau tak silap saya. Kita masuk pintu Masjid Nabawi, ada tempat dia. Kalau kita selok kapet masjid, kita akan nampak mozaik itu bentuk bulat. Orang lelaki lah, bentuk bulat. Itu petanda, ditanda dalam bentuk mozaik bulat tu. Itu asalnya telaga milik Abu Talha. Dia wakafkan sebab dia nak jadi orang baik. Quran kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan jadi orang baik sehingga kamu sanggup infakkan sebahagian daripada harta yang kamu sayang. Dia kata harta yang paling dia sayang ialah pokok-pokok kurma yang mana ada telaga Bayruha. Jadi dia pergi dekat Nabi, dia kata, saya bagi semua untuk Islam. Saya bagi semua. Sampai sekarang ada, termasuk dalam Masjid Nabawi sekarang. Kalau tak silap saya, pintu 21, antara pintu 21, pintu 23, kalau kita masuk, kita minta izin dekat Tok Siok sana, Bangla, untuk selak sikit kapet, gulung sikit kapet, kita akan nampak 2 biji telaga bentuk mozaik. Telaga tak ada lah, tapi dia buat mozaik bulat tersembunyi di bawah kapet Masjid Nabawi. Pemurahnya dia, baik hatinya dia. Sekarang kebun kurma tu dah berada dalam Masjid Nabawi. Betapa banyak pahala yang dia dapat. Turun-turun ayat Quran, dia tak tunggu lama. Dia kata, aku nak jadi orang baik. Nak jadi orang baik kena infak. Maka aku infak. Tuhibbun, harta yang paling ku sayang yang ni, bagi. Hak mana sayang, hak tu ku bagi. Subhanallah. Kemudian berdirilah seorang lelaki. Ni dialah. Dia kata kat isteri dia, kalau begitu, jika waktu makan malam hampir tiba, tidurkan mereka anak-anak. Kemudian hidangkanlah makanan itu kepada tetamu kita. Dan matikan lampu padam pelita. Biarlah tetamu kita merasa puas dan kenyang. Lalu si isteri melakukan apa yang telah diperintahkan suaminya itu. Ketika makan dalam gelap itu, Abu Talha berpura-pura seperti menyuapkan makanan ke mulutnya. Padahal beliau tidak makan sedikit pun. Begitu juga isterinya Ummu Sulaim dan anak-anaknya juga tidak makan pada malam itu. Semua berkorban. Mereka sanggup berkorban dalam memuliakan tetamu. Sifat mulia ini disebut sebagai al-ithar, iaitu melebihkan orang lain. Malam itu merupakan malam yang paling bahagia buat Abu Talha dan isterinya. Beliau gembira kerana tetamu Rasulullah kekenyangan
beliau juga menyangka cerita malam itu akan menjadi rahsia yang tidak akan ada orang yang mengetahuinya kecuali dia dan isterinya sahaja. Akan tetapi Allah Maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan nyata. Pada keesokan harinya, subuh, Abu Talhah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah sangat berbangga dengan perihal kamu berdua. Lalu Allah menurunkan ayat di atas sebagai pujian kepada Abu Talhah dan keluarganya. Sampai dekat tu dulu, mohon maaf. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.